الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Hikam Ibnu Athaillah Sekandari muka surat 43 perkataan dia dan kata Abu Husain. Okey, buat kan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi fid daril amin. Kata Abu Al-Husain Al-Warraq An-Nasaburi itu. An-Nasaburi ada nun tu. Al-Warraq An-Nasaburi radhiyallahu anhu. Barang siapa mengetahui akan dirinya kasih akan sesuatu daripada dunia, maka bahawasanya membunuh ia akan dia dengan pedang tamak. Dan barang siapa tamak dalam sesuatu, maka hinalah baginya, dan dengan hinanya itu binasa ia. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Allahumma sallimna min hadhil afat wal muhlikat. Sambungan daripada kata-kata hikam yang sebelum ini. Dah beberapa minggu dah kita mengulang kata-kata hikam yang disebutkan Ibnu Athaillah Sekandari dengan katanya ma basaqat awsanu dhulli illa an badri tama'. Kita ulang benda yang sama juga. Kata Ibnu Athaillah Sekandari, ma basaqat, tidaklah berpanjangan, tidaklah tersebar, tidaklah bertambah-tambah awsanu zulli, cabang-cabang kehinaan. Masya-Allah, kita kata. Kita tak sadar bahawa kita sama ada kita bertambah mulia atau bertambah hina. Mungkin saja kita menyangka kita ini bertambah mulia sebab kita banyak amal ibadat kita, banyak solat kita, banyak puasa kita, banyak baca Quran kita. Maka Ibnu Athaillah Sekandari menceritakan mungkin kalau kita tak perasan, sebenarnya kita ini semakin lama semakin bertambah hina. Macam mana? Sebab itu dia kata ma basaqat awsanu zulli, tidaklah bertambah-tambah cabang-cabang kehinaan pada diri seseorang illa an badri tamak, kecuali dengan benih-benih tamak yang ada pada diri kita. Yang mana kita rasa tamak itu tamak dalam pelbagai benda. Tidak. Tamak di sini adalah keinginan kita yang lain daripada Allah, nama dia tamak. Insya-Allah betul-betul. Dengan arti kata yang lain, kita meninggalkan rasa cinta kita kepada Allah dan kita menambah-nambah rasa cinta kepada yang lain daripada Allah. Maka makna tamak di sini adalah keinginan kita kepada sesuatu yang lain daripada Allah, maka dia bukan tamak yang tercela. Kalau itu kita kata memang ada pada diri kita. Kita sentiasa menyuburkan keinginan syahwat kita dan kita meninggalkan keinginan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tak perasan. Yang kita tahu, kita beramal, kita solat, kita puasa, kita baca Quran dan sebagainya. Adapun keinginan hati kita tak pernah kita belek, tak pernah kita muhasabah, tak pernah kita pandang apa yang ada dalam hati kita. Tak yang warna lah ya, tak warna, tak warna lah. Akhirat nanti kita menyesal. Akhirat nanti puasa ni macam ni. Sebab perkara hati adalah perkara maknawi. Jadi perlu kita melihat dengan
mata basirah. Mata kita ada dua, satu mata basar yang nampak, satu ni mata basirah, mata dalam kita. Adapun penyakit hati ini perlu dilihat dengan mata basirah dalaman kita. Tak nampak dengan mata kasar kita. Apa penyakit yang disebut di sini? Iaitu rasa cinta kepada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu diri kita. Diri kita tahu. Tak perlu kita berbohong dengan siapa. Kita tahu diri kita dan kita memilih untuk melakukannya. Sebab itu di akhirat nanti kita bertanggungjawab dengan sepenuhnya apa yang kita lakukan. Sebab kita yang pilih. Kita bertanggungjawab terhadap hati kita ini. Jadi kita kena muhasabah, kita pandang ke mana cenderung hati kita ini. Maka kata Ibnu Athaillah Sakandari, bila kita cenderung kepada yang lain daripada Allah, itu namanya tamak. Maka bertambah-tambahlah cabang hina. Patut tak macam tu? Memang patut. Memang patut. Tidakkah seorang kekasih dengan kekasih? Apa yang diinginkan? Apa kita kata kanun kasih? Kanun, undang-undang kasih itu apa? Bila dua orang berkasih-kasih, apakah kanun dia? Yang paling besar, bila orang berkasih, kanun yang paling besar, kekasih kata, jangan dia cenderung hatinya kepada selain daripada dia. Itu kanun cinta. Kanun pasang kasih apa? Kalau setakat tak bagi coklat, setakat tak bagi hadiah, itu tidak sebesar kesalahan kekasih ini cenderung kepada yang lain daripada kekasih dia. Setakat tak berikan hadiah, setakat tak berikan gula-gula, itu tidak sebesar kekasih kita, ataupun bahasa kita curang lah kita. Tidak ada yang lebih besar kesalahan di antara kekasih dengan kekasih seperti curang. Bermaksud dia mencintai ada orang lain yang dia cinta. Takkah ini kesalahan yang paling besar? Kalau orang sedang bertunang, dua orang, tiba-tiba tunang dia tak suka apa dengan tunang dia, agak-agak putih dah dia. Inilah kesalahan paling besar. Setakat tak bagi hadiah, itu tak salah, tak salah mana. Tunang dia poi langkawi, berupa beli coklat, itu boleh dimaafkan lagi. Tapi kalau tunang dia curang, ada orang lain yang lebih dia kasih, rasa-rasa ini satu yang tak boleh diterima. Mereka kata, besar sangat kesalahan tu. Kalau setakat tak beli hadiah, itu boleh lagi. Tapi kalau dia telah berikan hatinya kepada orang lain, kita kata ini besar, bukan kesalahan. Bagi orang yang sedang menjadikan hubungan, ini yang paling besar. Sebab ada orang lain yang lebih dia sayang. Ada? Apakah di antara kita dengan Allah, kita rasa tak bersalah? Kita yang memang tak bersalah. Satu kesalahan sebenarnya. Kesalahan dia apa? Kita biarkan hati kita suka kepada yang lain daripada Allah SWT. Tak salah kah? Memang hati kita ni dah mati sebenarnya. Dah tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Jadi salah. Sebab itu yang diperkatakan oleh Ibrahim. Bila salah, bermaksud kita biarkan hati kita cenderung, tidaklah hati kita ini cenderung kepada yang lain daripada Allah, kecuali maksudnya hati kita cenderung kepada nafsu kita. Itu maksudnya. Sebab selain daripada Allah adalah nafsu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita cintai selain daripada Allah, Allah nampak ke tak nampak? Dia nampak. Dia tahu. Senampak-nampaknya. Jadi kalau kita cenderung selain daripada Allah, apa jadi dia? Maka kita dipandang hina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaklah kau, ambillah nafsu kau macam itulah. Maksudnya Tuhan pandang hati kita cenderung selain daripada dia. Pokoknya kau lah, kata dia bahasa 9 kan. Pokoknya kau lah, lantak kau lah, kata dia. Maka Allah telah haramkan hati kita untuk berada di hadrat dia.
Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan hati kita merasai kelazatan hadrat Allah. Allah Ta'ala haramkan hati kita untuk sampai ke hadrat Dia, dan Tuhan haramkan hati kita merasai kelazatan hadratillah. Sebab itu salat kita tidak lazat, zikir kita tidak lazat. Sebab Allah Ta'ala haramkan hati kita untuk sampai ke hadrat Dia. Sebab sepanjang hidup kita, kita berlazat-lazat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan pandang tak? Tuhan nampak. Siapa yang pilih? Kita lah yang pilih. Alah bodoh, memang bodoh. Tuhan sebut manusia itu jahula, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu bersangkatan zalim terhadap diri dia, jahula dan bodoh. Bodoh kita memilih cinta kita pada benda yang salah. Allah biasa lah itu semua. Ya biasa-biasa lah. Ya. Tapi satu kesalahan. Sodarlah bagi orang nak sodar. Kalau tak sodar, pokok ke situ lah. Tanggunglah sendiri di akhirat nanti, gitu kata. Kalau kita rasa mulut itu dan ibadat semata-mata, dah sembahyang, dah umrah, dah masuk bulan 2 dah ke 10 kali dah. Apa yang nak lagi kita kata? Nak apa yang lagi? Mana kata kita kalau kira macam tu pulanglah. Ada pun tasawuf, dia berbicara tentang hati, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar kita tu memberikan keinginan kita kepada yang lain daripada Allah, maka tidak ada tamak. Tamak yang tercela, maka itu dikirakan hina. Hina lah. Ya? Mana seorang pasangan kekasih contohnya. Orang perempuan tadi, contoh seorang perempuan, kekasih dia raja. Kekasih dia putera raja, contohnya kan. Masya Allah, untung budak perempuan tadi. Sebab putera raja mencintai dia. Ada? Jadi putera raja tadi siapa? Masya Allah, harta dia banyak, kekayaan dia banyak, pangkat dia besar. Tak lama lagi dia pula jadi raja sebab dia putera mahkota. Tak keuntung kekasih dia yang perempuan tadi. Tapi betapa bodohnya orang perempuan tadi, dia pergi menjadikan cinta kepada yang lain. Sedangkan yang dicinta tu entah apa mana lelaki ya. Foto pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi kau tahu putera raja ni marah ke tak marah? Marahlah dia. Curang. Maka apa kata putera raja dari kelang perempuan? Pangkat kau lah, kau tak ada. Serati orang datang. Sebab dia putera raja. Jadi bodohlah orang perempuan tadi. Ya. Putera raja tadi dah terima dah cinta dia. Ya. Beruntunglah dengan kekayaan, dengan pangkat dan boleh jadi permasyuri dan sebagainya. Tiba-tiba dia memilih, dia bercurang, pergi nak mencintai orang yang lain yang tak ada nilai apa pun. Jadi apa kata raja? Bapak ni kau lah, dia tak kisah pun, kata dia. Tak ke menjadi hina, dipandang hina oleh putera raja tadi. Dia tak ada nilai lah kalau wanita macam ni dia kata. Maka putera raja akan memandang hina kepada wanita tadi kan. Tak ada nilai lah wanita ni. Tak terugi. Tidakkah begitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tingkah laku kita sebaliknya. Kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang ingin dimuliakan oleh Allah. Di akhir nanti siapa yang tak nak dimuliakan oleh Allah? Semua nak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dunia takkan bodoh. Kita ingin cenderung kepada yang lain daripada Allah SWT. Kita biarkan hati kita cenderung kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Alah biasa, tapi bagi Allah Ta'ala tidak biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala amat memerhatikan hati kita selain daripada amal kita. Jadi kita kena terbiah hati kita, berikan cenderung kita kepada Allah, sehingga menyebut nama Allah itu adalah kebahagiaan bagi kita. Masya Allah, seronoknya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tahqiq dalam hati kita ni, hati kita terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala mengetahui. Jadi inilah kita kata proses mujahadah. Kenapa hati kita cenderung pada dunia? Hati kita cenderung kepada harta, hati kita cenderung kepada manusia. Mana cenderung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mujahadah. Maka kita akan dimuliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia.
Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Banyak mana kita curang kepada Allah. Kalau lelaki, perempuan tu curang 3 kali, dah, pergilah kau. 3 kali kau curang. Tak nak dia, mula-mula minta maaf, lepas tu curang lagi. Ya, minta maaf balik, dimaafkan, curang lagi. Kok manusia latih dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Subhanahu menerima kita. Berapa kali kita curang kepada Allah Taala? Apa maksud arti curang? Kita kasih kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama kalau diberikan kesedaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tujukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu kalah balik, curang balik. Maka kembali kita, setiap kali kita kembali kepada Allah Taala, mengalur ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Allah terima kita. Semalam kita cenderung kepada yang lain daripada Allah. Lepas itu kita sadar balik, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bermaksud Allah Ta'ala sentiasa mengalukan kita. Bila kita, ya Allah, aku ingin menjadikan hubunganku denganmu, ya Allah. Silakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas itu dah ke lain, pergi dia. Lepas itu kalau diberikan kesedaran, sadar balik kita, ya Allah, aku ingin pergi kepadamu, ya Allah. Silakan, ahlan wa sahlan. Sentiasalah Allah Subhanahu wa taala menerima kita sampailah kita mati nanti. Macam mana keadaan hati kita? Itu yang membimbangkan kita. Takut kita ketika mana nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, hati kita berada dalam tamak kepada dunia. Masya Allah. Ketika itu kita sedang membelakangkan Allah Subhanahu wa taala. Takkah bahaya? Jadi alangkah bahagianya, alangkah berjayanya seseorang ketika nyawa dia dicabut oleh malaikat maut, ketika itu hati dia sangat-sangat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi mulia. Sebab itu dikatakan ad-dinu fil khawatim. Nilai agama kita ni bila? Di mana? Apakah di akhirat nanti? Nilai agama kita ni macam mana? Sebab kalau masa kita hidup ni, nilai agama kita nampak. Minggu ni rajin kita baca Quran. Nilai kita ada minggu tu lalap dia pula. Turun nilai dia kan. Ada sekali tu baik dia, hebat. Ada sekali pula cakap ada kerja kan. Turun nilai dia. Ada satu masa masya-Allah rajin dia. Bermaksud nilai kita ni kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun. Yang kita bimbang ketika kita mati, dicabut nyawa oleh malaikat maut, maka dikatakan nilai agama kita adalah ketika kita mati. Bermaksud bukan tak ada manfaat dia, maksud tidak ada arti dia. Kalau sebelum kita mati, masya Allah rajin ibadat, khusyuk, zuhud dan sebagainya, tiba-tiba nak mati, lain pula perangai melalak dia pula kata. Bukan tak boleh nyanyi ya, tapi suka pula. Suka lagu Hindustan pula dah. Contoh, bukan tak boleh, kadang nak nongah juga. Tapi bahaya, bukan bahaya, maksud rugilah kita. Satu masa aku suka dengan Quran, suka dengan qasidah, suka dengan nasyid. Satu masa pula anak nyanyi lah pula. Jadi maksud kata nilai kita di mana? Ad-dinu fil khawatim. Agama seseorang ketika nak mati. Itulah nilai agama dia. Kalau macam tu kita kata, sebab tu perlu kita istiqamah dalam taat. Nak taat boleh, nak istiqamah tu yang payah kita kata. Nak beramal boleh, nak istiqamah beramal tu payah. Kadang-kadang kita nak juga milau-milau mana-mana pergi. Tak boleh nak istiqamah kan. Sambung ini. Mana sampai entahlah. Dan kata Abu Husain Al-Warraq An-Nasaburi radhiyallahu anhu, barang siapa mengetahui akan dirinya kasih akan sesuatu daripada dunia. Jadi kita salah satu yang perlu kita lakukan, kita perlu jujur dengan diri kita. Itu perlu. Jangan kita dengan diri kita pun kita tak jujur. Payahlah.
Apa maksud kita perlu jujur diri kita? Kita perlu mengakui diri kita disabuk. Ada maksudnya. Contohnya kita ni lah jenis apa? Jenis tamak. Tapi kita nafikan. Dia ni baik sebenarnya. Mana kita tidak jujur dengan diri kita. Jadi kita tahu diri kita ni macam mana. Jadi bila kita jujur, senang kita memperbaiki diri kita. Macam orang tak reti lah. Dia belajar, dia tak reti tapi buat-buat reti. Parah dah. Ada siapa tak faham? Kita tanya cikgu tanya. Ada siapa tak faham? Dia tak faham tapi dia sogan nak beritahu. Faham tak? Faham kata dia. Dia tidak jujur dengan diri dia. Kalau tak faham kan malah tak faham. Sogan pula orang semua faham, dia seorang tak faham. Jadi pun dia boleh faham kata dia. Dia tidak jujur dengan diri dia. Dah bagi tahu lah tak faham. Dia mengaku. Maka Abul Husain Al-Warraq An-Nasaburi radhiyallahu anhu, barang siapa mengetahui akan dirinya kasih akan sesuatu daripada dunia. Bahkan lebih baik kita mendakwa diri kita ini tak baik daripada kita mendakwa diri kita baik. Rasa macam 50-50 lah kita mencintai dunia. Lebih baik kita katakan Masya Allah, hati kita ini masih lagi mencintai dunia. Lebih baik macam tu. Barang siapa kasih sesuatu daripada dunia, maka bahawasanya membunuh ia dengan pedang tamak. Kata pengarang kitab ini, kita sedang membunuh diri kita sendiri. Ada orang bunuh diri sendiri. Orang gila bunuh diri ni. Orang yang tak betul, dia bunuh diri. Kita tak sadar kita sedang membunuh diri kita dekat kita waras. Dan inilah bunuh diri yang paling dahsyat, lebih dahsyat daripada bunuh diri tubuh badan ini. Sebab yang sedang kita bunuh itu adalah hati kita. Kita sedang bunuh hati kita itu. Maka katanya, maka sesungguhnya bahawasanya membunuh ia akan dia. Dia bunuh. Yang bunuh itu adalah hatinya. Dia bunuh dengan apa? Dia bunuh dengan pedang tamak. Tamak apa? Tamak adalah keinginan yang lain pada Allah SWT. Nama ada tamak. Kita dah hurai dah. Tamak di sini bukan maksud tamak berebut-rebut harta, tak? Tamak di sini ingat itu kata keinginan kepada yang lain pada Allah, itu nama ada tamak. Kalau ada perasaan itu, kita sedang membunuh diri kita sendiri. Kita sedang ataupun dengan bahasa kita sedang membinasakan hati. Hati ini binasa masa bila? Hati ini binasa bila tidak ada rasa cinta kepada Allah, hati kita binasa. Kita yang tak reti, buat baik tak reti dan tak ada rasa apa-apa. Sedangkan hati binasa, tak usah hati yo. Tak ada. Makan tadi elok sampai pinggan. Tak usah hati apa, yang penting selera ada. Maksud kata kita tidak melihat secara maknawi ataupun hakiki yang berada pada kita. Barang siapa kasih sesuatu daripada dunia, maka bahawasanya membunuh ia dengan pedang tamak. Dia sedang membunuh dirinya sendiri. Dia sedang membinasakan dirinya sendiri. Tidakkah ini satu tindakan yang bodoh? Orang bunuh diri itu bodoh atau tak bodoh? Bodoh betul orang tu. Tapi itu racun. Bodoh kata. Bodoh betul orang tu. Minum racun bunuh diri. Kan kalau kita tengok orang bunuh diri, kita kata bodoh lah orang ni. Kita bertindak bodoh setiap hari. Apa dia? Kita membunuh jiwa kita. Kita membunuh hati kita. Dengan apa? Dengan pedang tamak. Apa maksud tamak? Keinginan yang lain daripada Allah itu membunuh jiwa kita. Tak percaya jiwa kita terbunuh, iaitu kita tidak ada hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dia makan hati itu mati? Semayang tak ada rasa apa-apa, berzikir tidak ada rasa apa-apa. Tak kena mana hati mati. Macam mana matilah? Entah tiba kita sendiri yang melakukan pembunuhan itu sebenarnya.
Dengan ketamakan kita terhadap syahwat kita. Kita memilih untuk melayan syahwat kita. Benda tu dah ada, macam mana kita kata? Ikut je lah. Kita sedang membunuh dengan pedang tamak. Dan sambung lagi Abu Husain Al-Warraq, dan barang siapa tamak dalam sesuatu, insya-Allah, barang siapa tamak dalam sesuatu maka hinalah baginya. Kan kita dah tahu tadi, Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya Allah Taala melihat hati kita. Jadi kalau apabila Allah Taala melihat hati kita ni, maka beruntunglah orang yang memberikan tumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Tuhan melihat. Maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila hati kita berpaling daripada Allah dan kita memilih untuk tamak kepada yang lain daripada Allah, maka Tuhan pandang kita dengan pandang yang hina. Apailah kau lantaran kau, apailah kau. Dia tulis bahasa, dia ampun lah. Dia tengok dia kita melarikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita memilih untuk cenderung kepada yang lain daripada Allah Taala. Apakah Allah Taala nak memuliakan kita? Maka Tuhan kata, apailah kau. Bermaksud kita menjadi hina pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa tamak dalam sesuatu maka hinalah baginya. Dengan hinanya itu maka binasa. Binasa tak? Binasa. Ya. Binasa kita di akhirat nanti. Apakah Allah Subhanahu wa taala ingin meletakkan kita pada barisan orang-orang yang soleh? Kita kata, mana mungkin? Ya. Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar melihat zahir amal kita. Allah Subhanahu wa taala melihat batin amal kita. Ya. Masya-Allah, amalnya banyak, ibadatnya banyak, tetapi hatinya tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita kata berjaya? Kita tak berjaya. Maka kita jadi hina di akhirat nanti. Kecuali Allah Taala ampunkan kita dan sebagainya lah. Tapi tetap hina lah. Tak hina lah, tak dapat kemuliaan lah. Takkan mungkin raja itu memuliakan kepada orang yang tidak memberikan cinta kepada raja tadi. Raja tak kisah, kau tak nak cinta, lantak kau lah, kata dia. Dan kaya, aku mulia, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tak nak kepada aku, terpulang. Allah Taala Maha Kaya, Allah Taala Maha Perkasa, Allah Taala. Kitalah yang sepatutnya memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang amat-amat memerlukan Allah. Kitalah yang amat-amat memerlukan kemuliaan daripada Allah. Sepatutnya kitalah yang terhegeh-hegeh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang merayu-rayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang berlutut menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita cenderung kepada nafsu kita, Allah Ta'ala gunakan bahasa yang paling dahsyat bunyi dia. Apabila kita cenderung kepada nafsu kita, Allah Ta'ala sebut kita menyembah nafsu kita. Tak ada masa kita pergi sembah nafsu. Tak ada kita berangkat tangan. Kita hanya ikut nafsu sahaja. Tetapi Allah Ta'ala gunakan bahasa kamu menyembah nafsumu. Bermaksud engkau tidak menyembah aku. Ya, kita solat dan sebagainya. Tetapi apabila kita mengikut hati kita cenderung pada nafsu kita, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kamu tidak nampak? Apakah kamu tidak lihat di kalangan manusia itu menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kamu tak nampak di kalangan manusia menjadi nafsu dia sebagai Tuhannya? Masa bila kita jadikan nafsu dia sebagai Tuhan? Bila kita cenderung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga layak Allah berkata, engkau tidak bertuhankan aku, engkau bertuhankan nafsumu. Layak Tuhan sebut kita macam itu. Pada bab kasih. Maka kata di sini jadi hinalah, maka jadi binasalah ya wal iyaz billahi min zalik.
Jadi makna kata kita tak ada pilihan kecuali kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita mengakui betapa lemahnya kita, betapa teruknya kita, betapa bersalahnya kita, dan kita perlu memperbaiki diri kita. Mujahadah. Oh, sorry kojo itu. Memang sorry kojo nak pupuk hati kita ini meninggalkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, memerlukan mujahadah. Kadang-kadang tergelincir dia. Mujahadah. Maka hakikatnya sebegitu. Bila kita tamak kepada yang lain daripada Allah, maka kita jadi hina pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pulang. Kalau kita nak pilih juga, pokok ada situlah. Terimalah. Kalau kita kata tak payah ada bonal, susah bonal lah pula. Dia kata yang penting makan tidur dah lah. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya tamak itu atas dua bahagi. Pertama, tamak pada barang yang lain daripada Allah. Apa maksud tamak? Yang pertama, tamak kepada yang lain daripada Allah. Itu pertama. Maksud tamak, keinginan kita kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Hati kita keinginan kepada harta, kepada duit, kepada dunia. Ini yang paling kita inginkan berbanding keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok hati itu boleh. Betul tak? Iyalah, betul lah dia kata. Bila betul, bila iya, silalah manung risau, apa usah hati ni? Susah hatilah. Ia pula hati dia tamak kepada yang ada. Ni kita manung lain. Kenapa manung ni? Entah, tak boleh balik dah. Dia kata, manung pada yang lain kata. Boleh, bukan tak boleh, risau. Tapi inilah kerisau yang paling penting kita risaukan. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita sekali, bukan dua kali. Hidup kita sekali, bukan dua kali. Ambil lesen boleh dua kali. Ambil SPM boleh dua kali. Hidupnya sekali. Kalau kita tidak menerima kepahaman ini, tidak terima, tak nak faham, bobek tak faham, kita kata terpulanglah kepada kita. Jadi kepahaman ini penting. Bila kita melihat benda ini betul, kita meyakini, maka timbul kerisauan pada kita. Bila risau, kita merancang macam mana nak buat. Maka kita berusaha, bersungguh dan sebagainya. Sehingga kita betul-betul mendapat apa yang sepatutnya perlu pada diri kita. Maka tamak itu di atas dua bahagian. Pertama, tamak pada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan demikian itu asal kehinaan yang mazmumah. Inilah asal-asal kehinaan. Bermaksud bila kita ingin yang lain adalah ini asal kehinaan. Takkah begitu kanun cinta? Kanun dua orang sedang cinta mencintai. Apakah kesalahan yang dia pandang hina kepada kekasihnya? Takkan tak bagi hadiah, tu boleh maaf lagi. Tapi dia akan memandang hina kepada kekasih dia kalau kekasih dia memilih untuk mencintai yang lain pada kekasih tadi. Oh, ini hina betul. Maka dia tak boleh maafkan. Sebab apa? Dia memilih untuk mencintai yang lain. Ni gitu. Hinalah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dikatakan bahawa inilah asal kehinaan yang mazmumah, yang terkeji kepada Allah. Dan demikian itu asal kehinaan dan yang mazmumah kepada Allah. Serta fakir dan faqah kepadanya. Fakir dan faqah makna yang sama. Makna bersangatan kita bergantung pada Allah, itu namanya fakir. Fakir ni adalah sifat bersangatan bergantung kepada Allah, itu fakir. Macam orang tak ada duit.
Orang tak ada duit ni ada dua keadaan. Sama ada dia tak ada duit, dia miskin. Satu lagi dia tak ada duit tapi dia fakir. Macam mana kita nak bezakan orang ni fakir ke miskin? Kalau orang tu miskin, dia mungkin sekadar minta ya. Dia nasah tak ada duit lah ya. Kau boleh tolonglah RM5. Miskin lah tu. Kau betul kau tak ada duit? Tak ada orang tu. Kau boleh bagi RM5. Kita kata dia miskin lah. Tapi kalau fakir, merayu-rayu dia. Bawilah. Kata dia. Sadih orang. Kubek, bawilah dia tu. Minta lah, aku tak bagi lagi lah ni. Merayu, menangis-nangis dia. Kita kata fakir. Angkat datang Yang miskin tadi cekak pinggang. Dia tak ada duit ni, kata dia. Kau boleh bagilah. Meninggi dia. Kita kata dia miskin lah. Tapi kalau fakir, maka angkat datang merayu, bagilah. Ini fakir kata dia tu. Jadi Allah Ta'ala menginginkan kita sebegitu dengan dia. Iaitu bila kita minta sesuatu kepada Allah, fakir. Bermaksud kita merayu kepada Allah, ya Allah bagilah, ya Allah bagilah. Tapi masalah kita minta benda yang salah. Cara minta tu betul dah. Merintih-rintih gitu. Ya Allah bagilah elok daripada demamnya. Kalau sana nak minta elok daripada demam je. Minta ya Allah bagilah 2 juta ya Allah. Baru dapat 100,000. Berio dia minta Allah Ta'ala. Tapi cara tu baguslah, tapi benda dia minta, benda yang tak betul. Mintalah benda yang bernilai dan tunjukkan iftiqar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita minta lindung daripada neraka, contoh dia. Itu benda yang penting. Kadang-kadang orang menangis, merayu kepada Allah disebabkan sakit demam. Allah tolong ya Allah, sakit mana ni? Kita iftiqar kepada Allah, tetapi benda yang kita minta berbentuk duniawi. Ada orang minta kepada Allah supaya perlindungan daripada api neraka, tetapi tidak cukup syarat iftiqar dia. Sekadar kita bilang Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, ya Allah lindung pada aku. Minta juga daripada orang, ya Allah minta lindung daripada neraka ya Allah. Seperti mana orang yang berada di Arafah, berada di Muzdalifah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melembutkan hati para jemaah yang ada di Arafah. Kalau berada di padang Arafah, tidak lembut hati itu, mana kata malang gitu. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin merahmati kita, bila sampai di tanah suci, Tuhan lembutkan hati kita. Dan bila Tuhan lembutkan hati kita, iftiqar kita lebih berbanding dekat sini. Dekat sini kita minta tu tak berapa benar. Ya Allah, minta kejayaan dunia akhirat ya Allah. Tak. Tetapi bila di tanah suci, iftiqar kita, ya Allah berikan kejayaan dunia dan akhirat ya Allah. Hati kita munajat pada Allah Subhanahu sehingga menitiskan air mata. Ini iftiqar nama dia. Orang minta duit sekadar minta macam tu saja, berbanding orang minta meleleh-leleh air mata. Mana satu yang kita kesian? Yang tadi cekak pinggang pada RM5 tak? Pada bagilah. Yang seorang lagi minta bagilah RM5. Kita dia meleleh. Yang ni kita kata, dia ni berio sungguh. Kita bagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan kita sebegitu. Bukankah dalam hadis kudusi Allah Ta'ala bersebut, ana indal munkasirina qulub. Aku berada hampir kepada hati yang luluh. Munkasir ni luluh hati kita. Minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Munkasir. Munkasir ni pecah luluh hati pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luluh hati ini menggambarkan kita tersangat berhajat kepada Allah. Itu tanda dia. Maka dan sepatutnya yang kita beria-ria minta kepada Allah ini itu tentang hati kita. Sepatutnya bila kita faham betapa parahnya hati kita ini, maka inilah yang paling kita merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih lagi kita menangisi tubuh badan kita. Itulah betapa jahilnya kita ini. Bila tubuh badan kita sakit, menangis kita.
Ya Allah, tolonglah ya Allah. Dah sebulan dah ni, gitu. Sakit ni. Ayo Allah Ta'ala terimalah sebab kita mari pada dia. Tapi kita minta benda yang tak bosan. Sedangkan bila hati kita rosak, tak ada masalah. Tak ada sehati pun. Susah hati tak ada. Tak ada susah hati. Yang penting makan sampai pinggan jalan. Kita kata. Makna betapa jahilnya kita. Sebab itu disebut di sini, apabila kita tamak kepada yang lain daripada Allah, maka kita menjadi hina. Jadi bila kita jadi hina disebabkan penyakit hati kita berasa keinginan kepada yang lain daripada Allah, maka silalah minta bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fakir dan faqah. Faqah ni bersangatan berhajat, nama dia faqah. Maka kita adukan kepada Allah tentang penyakit hati kita. Ya Allah, rasa-rasanya parah sangat hati ini ya Allah. Bagaimana aku berada di padang mahsyar ya Allah, sekiranya hati kita sebegini ya Allah. Jadi kita sangat-sangat berhajat pada Allah. Tunjukkan fakir kita, tunjukkan faqah. Sangat-sangat berhajat kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kepada dan fakir kepada Allah. Bahasa Arabnya faqar. Faqru pada Allah itu asal apa tu? Fa dan alif disebut digunakan istilah fana. Asal fana kepada Allah. Mana tenggelam hati kita kepada Allah. Masya-Allah, makna menjalinkan hubungan dengan Allah ini sampai tahap tenggelam kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makna kita tak pandang yang lain dah. Macam kalau seorang anak bila mengadu kepada ayah dia, dia nak apa? Dia nak duit 200. Mungkinlah dia nak duit 300 euro. Macam mana cara ayah nak bagi ni? Pasal kat minta macam tu, payah ayah nak bagi. Buat menangis lah. Maka menangis sungguh lah. Depan cerita lah masalah dia. Ya Allah, yurannya tak bayar, tak ada duit dia gitu. Masa tu fana dia, tenggelam daripada ayah dia. Dia tak nampak, dia pandang ayah dia, tak ada orang lain dah. Jadi ayah tengok, kesian batu anak dia ni. Tak ada siapa boleh tolong dia. Ayah seorang ni lah dia kata. Tak ada, tak nampak dah orang lain, tak ada dah. Abang Long tak tolong, Bang Ah tak tolong, Cak Alung tak tolong. Ayah ni banyak pension besar. Tak ada dah. Mana tenggelam tu. Saya nampak ayah seorang lah, dia kata, I love you ayah. Ayah ni pun tengok anak dia tu syukur lah dia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kasih Allah Taala pada hamba lebih lagi kasih seorang ayah kepada anak. Kalau seorang anak buat macam tiga ayah, agak luluh tak dia ayah ni. Kesian betul anak ni. Memang dia nampak anak ni, kayak ayah kau bergantung yo. Yo, tak ada orang lain, ayah seorang lah. Tak ada orang lain sampai Arab semua tak guna. Ayah seorang ni lah. Mana ketika itu tenggelam daripada ayah dia. Allah ayah lah segala-galanya. Masya Allah, ayah ni hati dia mulia. Ayah hati penyayang. Maka anak datang dengan bersungguh-sungguh, dengan faqah, dengan faqar. Ayah ni mulia, maka Allah dibaginya. Itulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu kepada Allah sehingga fana. Fana ni maksud kata yang dinampak hanya Allah sahaja. Apakah Allah tak mengira? Apakah Allah tidak ambil kira? Allah Subhanahu wa taala ambil kira semua itu. Dan Tuhan bilang inilah semulia-mulia hamba-Nya. Sebab hamba itu memandang segala kebesaran itu pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tak nampak yang lain dah. Yang dia nampak hanya Allah. Itu kita fana pada Allah Subhanahu. Dia tak nampak lain dah. Tak nampak manusia, yang nampak hanya Allah Subhanahu wa taala dan dia ada hajat yang besar. Hajat yang besar memperbaiki dirinya. Maka sehingga dikata fakir kepada Allah itu adalah permulaan untuk fana pada Allah Subhanahu wa taala
dan inilah makam yang telah diperolehi akan dia. Dan inilah makam yang tiada ya. Inilah makam yang tak boleh dapat, itu maksudnya. Inilah makam yang tidak diperolehi. Makam apa? Makam yang mana kita tersangat berharap kepada Allah sehingga kita memandang tiada yang lain boleh mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Sebenarnya kata-kata ini adalah pada ungkapan yang kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya kata-kata ini tinggi maksud dia. Kata-kata ini sangat mulia. Tetapi kita tidak menghayati kata-kata ini. Sebab itu tidak mendapat kemuliaan. Sekadar kata-kata di lidah, tidak sampai kepada hati, kita kata macam burung tiung bercakap lah. Cakap saja tapi tak ada makna dia. Sedangkan kata-kata la haula wala quwwata illa billah, ini kata-kata yang sangat mulia. Sebab apabila kita menyebut la haula wala quwwata illa billah, di situ gambarannya ketika itu kita tak nampak dah kecuali Allah Ta'ala. Sebab itu kata-kata seorang kata, ya Allah la haula, wahai Allah tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, wala quwwata, tidak ada kekuatan kecuali dengan Engkau ya Allah. Bermaksud putus kita daripada yang lain daripada Allah. Yang kita nampak hanya Engkau sahaja yang ada kekuatan ya Allah, hanya Engkau sahaja yang ada daya upaya ya Allah. Jadi kalau kita memberikan pandangan hati kita sebegitu, Tuhan nampak ke tidak? Tuhan nampak. Tuhan nampak segala gerak hati kita. Maka ketika mana kita berikan keyakinan, kebergantungan kita kepada Allah, sehingga apa? Sehingga boleh fana. Maksud fana ni apa? Tak nampak yang lain dah. Sehingga tenggelam kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah kedudukan yang sangat mulia sebenarnya. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dan Tuhan nampak keadaan hati kita ni macam mana. Kalau berlaku sebegitu, Masya Allah, kita kata. Kalau kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja masalah, apa saja muskilah kita, maka kita hadapkan kepada Allah dan kita melihat tidak ada yang memberikan penyelesaian kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa katanya? Maka kata di sini, mana tadi ya? Dan inilah makam yang tiada diperoleh akan dia melainkan golongan khawas. Ataupun kalau kita mendapat keadaan sebegini, maka kita ini termasuk kalangan ahli khawas. Ahli khawas, orang yang istimewa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa istimewa? Sebab kebanyakan orang tak macam tu. Kebanyakan orang ni kebergantungan dia ada duit, dia ada rumah, dia ada orang anak yang ramai. Apa nak risau? Apa nak bergantung pada Allah Ta'ala pula? Sebab anak yang ramai, semua kerja besar-besar. Jadi kebanyakan orang macam tu. Dia tak nak bergantung sangat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab dia ada macam-macam. Jadi sebenarnya kita lah yang salahnya. Sepatutnya kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh kita bawa diri kita sebegitu, maka dikata tidak mencapai derajat ini kecuali inilah dinamakan golongan khawas. Orang yang khawas di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia sanggup untuk memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna. Maka katanya inilah makam yang tiada diperoleh akan dia melainkan khawas daripada segala orang yang ahli takhsis. Masya Allah, ada khawas, inilah yang paling khawas pada Allah Ta'ala. Inilah yang benar. Jadi maksud keadaan sebegini semua orang boleh buat.
Tak mesti untuk mufti ya. Tak mesti imam ya. Tak mesti ustaz ya. Sebab menjalinkan hubungan dengan Allah dia tak kira siapa. Dia tak kira imam yang boleh nak baik Allah Taala. Wan-wan tak boleh. Tak. Dia tak kira siapa. Menjalinkan hubungan dengan Allah untuk semua. Masalahnya kita tak nak aja. Tak nak saja. Ya? Sebab apakah syarat untuk kita menjalinkan hubungan dengan Allah Ta'ala? Tak ada syarat hafal Quran. Tidak ada syarat untuk menghafal Sunan Sittah, Sahih Bukhari Muslim. Tidak syarat untuk kita masuk universiti dan sebagainya. Syaratnya pandai berzikir tak? Kemudian benda-benda fardu ain semayang tahu apa tahu. Syaratnya berzikir saja. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir dia kita diberi kepada hanya kepada Allah saja hati kita bergantung. Bergantung penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Taala saja yang menolong kita. Walaupun datang pertolongan daripada manusia, itu datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penuh pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala masukkan kita golongan khawas. Kenapa? Sebab tak semua orang pilih macam tu. Sebab orang pilih benda yang lain. Mana kata, pokok pangkal dia, kita nak ke tak nak macam tu. Nak ke tak nak. Nak tak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita nak bermaksud sentiasa kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama tidaklah kita meninggalkan asbab yang ada di atas muka dunia ini. Kita tidak meninggalkan asbab, kita cari duit, kita bekerja dan sebagainya. Atau kita pun cari ubat, kita pun berubat juga. Benda sakit kita berubat dan sebagainya. Tetapi kebergantungan kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.